Okey, selamat sejahtera semua ya. Okey, murid-murid yang saya hormati sekalian. Okey, minta maaf ya untuk semalam. Jadi hari ini kita akan sambung untuk pembelajaran standard kandungan 4.2. Mungkin ada antara kamu tertanya, cikgu, apa yang kamu telah ajar semalam? Sebab semalam saya tak masuk kelas kan, anda kata kamu tertanya macam tu. Jangan risau, secara kasar, cikgu mulakan standard kandungan yang sama 4.2 ini, tapi cikgu lebih fokus kepada apa panggil tu, amali sains. Cikgu ulang ya, amali sains. Dalam bahasa lain PK ataupun eksperimen sains. Jadi cikgu dah minta ya sekarang tengah record ni ya, sekali lagi kalau siapa yang tak masuk kelas hari tu, semalam lah, kita telah sebut mengenai muka surat 125 hingga 133. Ada 4 eksperimen yang anda perlu sediakan laporan terdahulu. Okey, dan cikgu akan buat satu kelas yang khas nanti berkenaan dengan eksperimen tersebut sekali lagi. Okey, jadi hari ini kita lebih kepada fakta-fakta sains. Cikgu akan ajar anda fakta, maksudnya benda yang anda perlu tahulah. Jadi secara pendek ya hari ini. Okey, murid-murid, kamu perlu tahu, sekali lagi tindak balas akan menghasilkan hasil tindak balas, okey, dan tindak balas kadarnya boleh dipengaruhi oleh 5 faktor. Murid-murid, 5 faktor yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas. 也就是说有5种因素能影响一个反应的快或者是慢. Jadi dengan kasar sebab kita nak cepat sekarang, bukan cepat maksudnya kita nak cepat lepas tu lupa, tapi cikgu nak benda ini kalau boleh lekat pada otak anda sekarang. Sekali lagi, yang pertama kalau anda ingat suhu, kepekatan, kedua, ketiga, saiz bahan tindak balas, saiz bahan. Okey, lepas itu mangkin, cikgu gunakan garisan mangkin ini penting. Apa dia mangkin kejap ya. Dan satu lagi tekanan. Tekanan ini biasanya untuk bahan tindak balas yang terdiri daripada gas sahaja. Cikgu, kenapa kita nak belajar kadar tindak balas ini sekali lagi? Cikgu, benda ini saya tak pernah guna dalam hidup. Sekali lagi, salah. Kalau kamu mempunyai konsep tak pernah aplikasi kadar tindak balas ini dalam hidup anda, salah. Sekecil-kecil perkara seperti yang cikgu sebut semalam, membancur air Milo. Okey? Murid-murid sekalian, kalau anda ingat soalan yang cikgu guna hari itu ataupun semalam, Milo kita akan bancur dengan air yang panas. Itu logik. Sebab kalau suhunya tinggi, kita tahu dia akan larut dengan cepat. Okey? Kita pun sedar kalau serbuk Milo itu menjadi ketulan yang besar. Ni so 它变成一大块的时候, kalau dia letak lama, dia jadi ketul besar, akan lekat semua serbuk itu jadi besar. Serbuk dan ketulan besar, mana satu yang senangnya melarut dalam air? Logik, serbuk. 一说粉状跟大块的，一定是粉状的比较容易溶在水里面嘛。Jadi benda itu kita ada aplikasi sedikit sebanyak dalam hidup. Tapi of course kamu akan tanya cikgu, jadi tak mungkinlah kita nak kaitkan tindak balas ini dengan bancur air Milo. Ya, saya tahu, saya juga sedar. Jadi kita nak masuk kepada fakta-fakta sains yang kita perlu tahu. Dan sebelum itu, muka surat 125 ini, okey, perkara 1 hingga 5 perlu anda faham. Okey, jadi apabila suhu bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas meningkat. Okey, apabila saiz bahan tindak balas berkurang, okey, kadar tindak balas bukan meningkat bukan berkurang tapi meningkat. Murid-murid. Jadi proses ini adalah kamu perlu memahami apakah yang menyebabkan kadar tindak balas meningkat. Selain itu, kamu juga dikaitkan dengan mangkin. Cikgu, apa itu mangkin? Mangkin English catalyst. Jadi benda yang kamu tambah ke dalam tindak balas itu
tidak akan menghasilkan benda baru, tidak, tapi dia mempercepatkan ataupun meningkatkan kadar tindak balas。有什么东西你加进去一个反应里面，它不会成为一个新的产品，但是它会影响那一个反应变快或变慢。OK， 就是我们那东西叫做 mungkin 咯，忘记那个华语字叫什么了。Tapi kamu boleh cari sendiri pada online lah. Dan juga kepekatan bahan tindak balas meningkat. 如果那浓度增加，kepekatan meningkat, kadar tindak balas pun akan meningkat. Dan tekanan meningkat, kadar tindak balas pun akan meningkat. Tapi kadar tindak balas yang melibatkan tekanan ini biasanya kita kaitkan dengan gas sahaja. Jadi tanpa melengahkan masa, 我们也不要浪费时间了。我们直接就去那个终点先啦，终点。Jadi hari ini kamu akan pergi terus pada muka surat 134. 134. Jadi di manakah kita gunakan konsep kadar tindak balas di dalam hidup? Aplikasi konsep kadar tindak balas 4.3 ini. Jadi murid-murid yang saya hormati sekalian, dalam kehidupan harian, muka surat 134, 第134年. Okey, jadi anda perlu kaitkan dengan hidup anda sekarang. Jadi dalam kehidupan harian dan sektor industri, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas lazimnya diubah suai. Untuk mengubah kadar tindak balas bagi sesuatu tindak balas, 也就是说我们需要用在我们的生活上。Okey, contohnya peti sejuk. 老师，水贵关我们什么事？ Peti sejuk menurunkan suhu makanan. 它将食品还有饮料的温度降低。Sebab apa dia turunkan suhu? Cikgu, simpan lama loh. Saya tahu simpan lama, tetapi kenapa boleh simpan lama di bawah suhu yang rendah, melambatkan makanan menjadi rosak? Jawapan dia adalah, kalau kamu ingat apa yang cikgu sebut tadi, apabila suhu berkurang. Okey, jadi kadar tindak balas bertambah ke berkurang? Siapa nak jawab? Kadar tindak balas berkurang ke bertambah? Cikgu pilih. Jadi siapa tadi? Chong Chai. Ada ke tak Chong Chai? Ada. Jadi suhu berkurang, menurun. Kadar tindak balas berkurang ke meningkat? Bertingkat. 你们搞错，温度低，反应变快还是变慢？yang 温度低，反应变快。哪里可能变快？ Suhu berkurang, kadar tindak balas mana mungkin meningkat? Contoh murid-murid, kalau cikgu letak kamu kat peti sejuk yang sangat-sangat sejuk, kamu akan gerak dengan lebih aktif ke atau sejuk? Mungkin mula perlahan. Mana satu logik? 你来一个，你认为哪个逻辑点的 ？Yes， 总裁。什么？如果我把你放在一个很冷的地方，你会移动的很冷lah, sangat-sangat sejuk lah. Jangan kata sejuk kat Cameron itu cerita lain. Tapi juga kata sangat sejuk. Kamu akan gerak dengan lebih aktif ke ataupun kamu akan kurang? Contohlah. Kurang bergerak. Kurang mah. Betul mah? Okay. Jadi kadar tindak balas sepatutnya berkurang. Jadi kadar tindak balas apa yang berkurang? Jadi kamu 你一定问的嘛，是什么反应？ Jadi murid-murid, kenapa makanan jadi rosak? Kenapa makanan jadi rosak? Kamu telah belajar pada bab yang kedua. Makanan rosak disebabkan apa? Bab 1 sekali lagi, 2 dan 1 ini disebabkan ada mikroorganisma, 有微生物嘛。 Contohnya kalau kamu letak roti di luar udara, roti akan tumbuh kulat. 就是面包会长霉菌嘛。 Jadi kalau kamu nak perlahankan roti itu tumbuh kulat, kalau kamu nak perlahankan roti tumbuh kulat, 如果你们要让那一个面包长霉菌变慢，不要给它长霉菌的话，
Cikgu nak tanya, kamu akan letak roti itu di dalam peti sejuk ke ataupun biar di luar peti sejuk? Di dalam peti sejuk ataupun di luar peti sejuk? Mana satu yang akan perlahankan tumbuhnya kulat? Sudah tak ada nanti? Yes? Afiq, rasanya mana satu logiknya? Peti sejuk. Letak dalam peti sejuk lah. Kenapa? So Kian Wei. So Kian Wei ada? Kian Wei? Ada? Jadi nak tanya So Kian Wei, letak dalam peti sejuk, kenapa roti perlahan tumbuh kulat? 这么放在雪柜里面，面包会比较慢长霉菌。Yeah? Tak tahu. Oh, yo. Okay. Log Jensen boleh bantu tak? Jensen? Okay. Miza. No Miza. Mijin tanya. Yelah, kenapa kulat di tempat yang sejuk tidak akan tumbuh? Bagi statement yang lengkap, Jensen. 怎么霉菌在冷的地方不能成长？为什么？ Kerana kulat tak boleh hidup tanpa udara dengan cahaya. Dalam peti sejuk sekarang kita fokus kepada suhu. Jadi kamu sekarang walaupun konsep kamu kira betul di tempat lain, tapi sekarang kita guna peti sejuk sebab kita nak memberikan suhu yang kurang. Jawapan kamu sepatutnya, itu yang saya kata, cikgu cakap, mesti sebut kepada soalan. Kita letak pada peti sejuk bukan isunya tak ada cahaya ke, tak ada air, bukan macam tu ya. 我们不放雪柜不是说要把它关在一个地方没有阳光跟没有水蒸气，不是这样讲的。Sekarang peti sejuk, 也就是说冰箱 dia memberikan suhu yang berkurangan ataupun suhu menurun. Jadi kadar tindak balas mikroorganisma akan berkurang ataupun mikroorganisma tidak boleh menjadi aktif. Kadar tindak balas mikroorganisma berkurang. Jadi kulat roti tadi tidak akan tumbuh dengan cepat. Siapa yang pernah buat eksperimen ini, kamu akan tahu. Roti letak dalam peti sejuk, dibanding dengan roti di luar peti sejuk, yang mianbao, dalam peti sejuk masih akan tumbuh kulat. Cikgu, kamu kali kata tak ada kadar tindak balas tak? Cikgu kata berkurang. 变慢罢了. 变慢罢了. Jadi kalau anda letak dalam peti sejuk, roti masih akan tumbuh kulat. Kalau anda tak percaya, murid-murid saya yang hormati sekalian, potong roti sekeping kecil, letak dalam peti sejuk. Kamu akan nampak dia masih akan tumbuh kulat. Tapi mungkin ambil masa 2 minggu ataupun 3 minggu. Panjang sikit. Kalau kamu tak letak dalam peti sejuk, suhu yang turun, kamu letak di luar bilik, mungkin 2-3 hari dia tumbuh kulat. Faham ke tak faham? Saya tahu susah dah benda ini, tapi cuba tangkap pakai earphone dengar apa yang cikgu cakap. Wen Kai, boleh faham ke tak Wen Kai dan Chen Chen? Buat, Leong Wen Kai dan Chen Chen, boleh faham tak Leong Wen Kai? Boleh ya? Jadi harap anda boleh terima. Jadi maksudnya sekarang, kamu tak boleh kata mikroorganisma mati. Bukan. Sekarang isu dia kita nak kaitkan dengan apa? Kadar tindak balas. Kadar tindak balas 反应率 它的快或慢. Jadi sekarang kita sambung. Di manakah lagi kita perlu faham gunanya kadar tindak balas dalam industri. Tadi hidup. Sekarang industri. Murid-murid sekalian, sekarang anda diperkenalkan dengan 2 benda yang penting dalam industri. Pertama, proses Haber. Murid-murid, proses Haber. Cikgu, apa itu proses Haber? Ingat, proses Haber adalah satu tindak balas di dalam industri untuk menghasilkan amonia. Cikgu, apa itu amonia? Satu lagi panggil proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik.
Jadi cikgu mula dengan hebat dulu. Sabar tak? Hebat. Cikgu, kenapa kita nak belajar benda ni? Murid-murid sekalian, sekarang kita panggil aplikasi. Aplikasi ini ada dua perkara yang anda perlu faham. Satu, berkenaan dengan hidup kamu. Kamu makan, dalam badan kamu ada enzim-enzim itu pun ada kaitan dengan kadar tindak balas. Mungkin nanti cikgu akan share balik semula YouTube dan cikgu satu lagi yang terangkan. Tetapi, selain daripada hidup, macam tadi peti sejuk, kita amalan hidup. 也就是我们生活上的习性. Kita juga perlu tahu di manakah ilmu yang kita belajar boleh pakai dan mencari duit. Mencari duit. Kita nak cari duit mah kerja. Industri ini adalah tempat yang kita boleh cari kerja. Okey. Jadi proses saber ini kalau anda tengok untuk menghasilkan amonia. Cikgu, amonia ini buat apa? Kalau pernah ikut cikgu dah sebut amonia ini mempunyai formula iaitu NH3. Dia merupakan bau. Bau di mana kalau kamu lepas pergi tandas, kencing dan tidak flush air. Tidak macam apa? Basuh dengan air, biar je kencing itu lekat pada mangkuk tandas. Betul ke tidak ada satu bau yang kurang menyenangkan, busuk? Setuju ke tak semua? Ataupun nak kata kencing kamu wangi? Betul. Jadi bau itu amonia. Cikgu, kita nak buat banyak amonia bau kencing tu buat apa? Betul kan? Murid-murid sekalian, amonia ini digunakan banyak untuk menjadikan baja. Baja. Amonia juga ada banyak fungsi. Dia juga digunakan untuk pelbagai jenis tindak balas kimia untuk menghasilkan bahan-bahan kimia keperluan hidup. Tapi cikgu secara am kata amonia ada untuk menjadikan baja. Baja. Cikgu, apa kaitan dengan saya baja? Kalau kamu cakap macam tu, cikgu akan rasa agak kecewa. Baja ini, kalau tanpa baja-baja ini, bayangkan kamu makan nasi, nasi itu beras. Beras datang dari mana? Pokok, tumbuhan beras ataupun padi. Mereka letak baja supaya padi itu tumbuh lebih banyak dan lebih besar. Tanpa baja, mungkin beras yang kamu makan kecil sikit, tidak bernutrisi. Apalagi, baja juga digunakan untuk membuat minyak sawit. Suka makan roti dengan pelantar kan? Pelantar, iaitu sesuai dengan cayu. Okey? Jadi, tak ada baja mana boleh pokok sawit menghasilkan minyak sawit yang bernutrisi dan banyak. Jadi, benda ini perlu tahu. Kamu tak boleh kata lepas anda belajar sains ni, okey cikgu saya belajar sains ni sia-sia saja. Bukan. Kamu guna kat mana tu? Jadi, secara am, kalau anda tengok dalam tindak balas ini, macam mana nak hasilkan NH3 ni, kamu akan nampak nitrogen tambahkan dengan hidrogen menjadikan amonia. Gas nitrogen tambah gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Gas itu kalau letak lama, dia akan jadi sejuk, dia akan jadi cecair amonia. Boleh dijadikan baja. Jadi, macam mana saintis fikirkan untuk menghasilkan lebih banyak amonia? 它怎么样弄出更多的 amonia 让这一个反应变快? Jadi, tak ada cara lain. Pertama, dia gunakan suhu tinggi ke suhu rendah? Siapa nak jawab? Muka surat 135. 135. Murid-murid, dia akan guna suhu tinggi ke suhu rendah untuk menghasilkan hasil tindak balas yang banyak. 它要用高的温度还是低的温度去产生更多的那个 ammonia？ 你认为是哪一个？高还是低？逻辑。Ya? Siapa nak jawab? Cikgu pilih ya. Mau Ihan ada? Ada. Jadi akan guna suhu tinggi ke suhu rendah? Suhu tinggi. Suhu tinggi lah. Dia tak mungkin guna suhu negatif. Lu用 negatif 温度用低过室温， lebih kurang daripada suhu bilik lagilah perlahan tindak balas. Jadi dia guna suhu yang tinggi. Cikgu, jadi kenapa dia tak nak guna 1000 darjah Celsius? Kenapa nak 400 hingga 500 saja? Ada sebab dia. Sebab ini suhu yang selamat, masih lagi boleh dikawal. Kalau 1000 panas sangat, takut meletup. Okey, takut meletup. Cikgu,
Dia guna tekanan tinggi ke tekanan rendah? Murid-murid, tekanan kita pada sekitar kita, kita panggil 1 atmosfera. Tekanan di sekitar kita ya 1 atmosfera saja. ATM, atmosfera. Jadi sekarang tekanan 200 atmosfera. Tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah tangkahan? 买的 yes 现在的这个压力是高或低？压力tekanan 这个是什么？ tinggi tinggi loh. 为什么要用高的压力？ Kenapa nak gunakan tekanan tinggi？ 用来压缩，你让它不是越来越多，要用一个比较正统的字。Jadi kenapa dia guna tekanan tinggi? Ya, dia menghasilkan hasil lebih tinggi. Tapi tekanan tinggi, apabila tekanan menjadi tinggi, murid-murid, kadar tindak balas menjadi tinggi ke rendah? Kahan tak kadar tindak balas menjadi tinggi ke rendah? tinggi Tinggi loh. Maka hasil akan menjadi banyak. Ini yang biasanya pelajar gagal nak jawab. Kadar tindak balas menjadi tinggi. 这是一个很 technical 的字，perkataan ataupun frasa yang perlu anda sebut. Meningkatkan kadar tindak balas. Siapa di sini? Yes. Apa soalan dia? 那个 process Haber 是什么呀？对 ，Haber 的 process 就是说是一个工业的一个方法产生 ammonia. Satu cara industri untuk menghasilkan ammonia. 它的名叫 process Haber. 这里有听哦。 OK Jadi kepada kawan-kawan semua, kalau kamu tengok, jadi untuk menghasilkan gas amonia yang banyak, jadi dia akan gunakan suhu tinggi, dia akan guna tekanan tinggi. Jika macam mana jadikan tekanan tinggi? Nampak ke tak? Dia tekan. 它按下去。好像有一个，好像你的针筒，kalau ada satu benda panggil penyuntik, kamu tekan ke dalam. Dalam itu tekanan tinggi. Tekanan tinggi untuk menghasilkan kadar tindak balas yang tinggi. Dan paling penting kamu perlu highlight, kalau kamu tengok muka surat 135 TI Paisan Seumian, highlight perkataan sebut ferrum. Ya, inilah makin. Catalyst. Okey? Tambah ferrum bukannya untuk menjadikan hasil baru, tetapi untuk meningkatkan kadar tindak balas saja. Cikgu, boleh ke tak kamu bagi satu contoh kenapa itu sebenarnya makin mempercepatkan kadar tindak balas? Okey, cikgu nak bagikan kamu contoh biologi ya. Pencernaan badan kamu sekarang. Okey, murid-murid. Sekejap ya. Kalau anda ingat, kamu makan roti, murid-murid tengok pada skrin sekarang ini, perlu tengok skrin. Kalau anda makan roti, roti mempunyai kanji. Badan kamu hanya boleh menyerap glukosa. Cikgu kata glukosa. Sebelum menjadi glukosa, dia akan menjadi maltosa dulu. Maltosa. Jadi, macam mana kanji akan dicernakan jadi maltosa? Cikgu tak nak panjangkan dia punya konsep. Yang penting sekarang, konsep dia adalah kalau kanji tambah dengan air boleh jadi maltosa. Dia jadi tambah air ya. Dia boleh jadi maltosa. Maltosa akan jadi glukosa. Apakah bahan kimia dalam badan mulut kamu yang boleh menghasilkan, menjadikan kadar tindak balas ini meningkat? Sekarang kita nak meningkatkan kadar tindak balas. Kalau anda tengok pada skrin tulisan biru ini, macam mana kita nak menjadikan kadar tindak balas meningkat ataupun hasilnya maltosa meningkat? Jadi jawapan dia adalah mulut kita akan menghasilkan enzim. Enzim amylase. Enzim inilah yang kita panggil makin. Tapi disebabkan enzim ini adalah makin yang dihasilkan oleh organisma hidup. Jadi kita panggil enzim lah. 在工业上, kalau kita tengok industri 工业, kita kalau untuk tindak balas macam proses Haber,
apakah yang ditambahkan dalam tindak balas untuk meningkatkan kadar tindak balas? Jawapan dia adalah enzim. Jadi untuk statement makanan badan kita, pencernaan makanan, 我们食物的消化 enzim, okey, hadir ataupun digunakan hadir. 它不是多或少，是 hadir 有就是了。akan menyebabkan kadar tindak balas meningkat. Enzim hadir, 有或没有。Okey, jadi kalau anda tengok balik pada buku teks ini, buku teks, dia tambah ferrum tulis kat situ. Kalau kamu nak buat tulis ferrum, jadi kalau ikut tadi siapa Kahan cakap betul juga, hasil dia buat akan jadi banyak. Tapi kenapa hasil amonia itu jadi banyak? Sebab kadar tindak balas meningkat. 明白吗？ Siapa tak faham? 总裁，明白吗？总裁？ Junhao， 冯总裁 boleh faham kan？ 如果那个液体可不可以变回那个变回去？没有，你讲哪个液体先？那个amonia 啦 ，OK， 它是这样子的。murid-murid， kalau anda pernah main spray racun serangga， 你们有用过蚊油吗？对没有？蚊油master 的吗？ dalam itu cecair， betul kan？ 对没有？ Yes， 但是它射出来是 gas， 是不是 gas 吗？ gas kalau dimampatkan， 如果我们把气体压缩，它就变液体。kalau gas dimampatkan， dia akan jadi cecair。明白讲什么吗？所以就是讲，如果我把蚊油射在墙壁，它就是球拆耶。是啊，因为又再回去mampet回来嘛。因为它的tekanan tinggi， 对吗？bukan。tekanan tinggi itu cerita lain, tapi ada cerita lain. 这个还有个更深入的讲法。不过现在目前我让你明白，我说我不能讲对或错啊，我不要让你明白先。比如说 after this nanti kita akan terangkan semula. Yang penting macam Fong Zhong Cai tadi tanya, cecair amonia boleh jadi gas amonia ke tak? Jawapan dia boleh. Boleh. Tekanan tekan dia balungan jali. Kalau tekanan tinggi dia akan jadi cecair, tekanan rendah dia akan jadi gas semula lah. Macam tu je. 明白吗？ Boleh faham kan? OK， Junhao在吗？ Junhao在吗？ 在 OK good. Nanti ya, apa-apa kita sentuh. Jadi yang kedua, proses sentuh. OK， proses sentuh， 这也是第二个工业化的反应。工业化你要懂apa是？ Cikgu kenapa kita belajar industri? OK， ambil macam ni sekali lagi. Tempat kamu bekerja loh. Kalau kamu fikir lepas SPM nak kerja di kedai, jual barang saja, itu ikut kamu. Tapi kita nak buka mata kamu sekarang, buka mata. Jadi ada tempat yang boleh kerja, proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. 老师，怎么我要学这个的 ？OK， macam ni lah murid-murid. Acid sulfurik digunakan untuk membuat cat. Membuat apa? Cat. Kalau untuk China, biasa mereka tahu ada kedai yang jual logam, 五金店吗？他们有卖气的吗？对没有？ Betul kan semua? Ataupun cikgu syah sendiri saja? Hello? Betul kan? 对， 对吗？jadi acid sulfurik ni boleh cari duit ke tak? Kamu tanya loh, orang beli cat untuk cat rumah, kamu cakap tak boleh jual duit, cikgu pun tak tahu nak cakap apa dah. Itu pun salah satu. Acid sulfurik juga digunakan untuk membuat banyak benda. Ester, benda yang memberikan bau harum. Acid sulfurik juga digunakan untuk membuatkan gam. Gam-gam, 奇奇怪怪那些万能胶啊。OK? Dia juga digunakan untuk membuat bom. Bom ah, 真是炸了 bom ah. Jadi, banyak guna ya. Jadi, maksudnya kalau ada kilang yang buatkan acid sulfurik, boleh cari duit ke tak? Boleh cari duit loh. Jadi, murid-murid sekalian, jangan letak konsep kamu, saya nak cari duit, mesti jual rumah, beli rumah, ataupun beli saham, jual saham. Okey. Kalau kamu fikir macam tu, 我要赚钱就是为了去炒股跟买屋子罢了. Saya tak boleh buat apa-apa. Jadi, sekarang perlu buka otak kamu. Kita nak cari duit dalam tempat lain. Mungkin macam itulah. Jadi,
Macam mana mereka nak buatkan asid sulfurik? Mula-mulanya sulfur tanpa oksigen tambah oksigen menjadi sulfur dioksida. Cikgu perlu hafal ke? Ya. Tak ada cara lain. 它平时是出在 objektif. Biasanya dia keluar dalam objektif. Ada soalan. Sulfur dioksida campur dengan oksigen dia akan jadi sulfur trioksida. Senang ingat. Dioksida Di 2个 trioksida 3粒 dia akan gabung dan cikgu macam mana nak jadikan proses ini ataupun kadar tindak balas lebih cepat. Kadar tindak balas lebih cepat. Pertama, nampak ke tak dibakar? 它温度高吗？所以说它就比较快形成新的产品咯。Selain itu, untuk menjadikan sulfur trioksida, mungkin kamu akan tanya cikgu, kenapa jadi sulfur trioksida? Murid-murid, asid sulfurik ada formula H2SO4 tau. Formula dia H2SO4. SO3 ini nanti dia akan jadi H2SO4 lah, sabarlah. Jadi, soalan akan tanya macam ni. Murid, kenapa dia dibuat pada suhu 450 darjah Celsius? Kenapa dia dibuat pada suhu 450 darjah Celsius? 怎么还用在一个450度这样高的温度？为什么？ Kenapa? Siapa nak jawab? Semua ada. 为什么这个反应要用在450度？ Kenapa dia nak guna 450? Bukan guna 37 darjah Celsius. 室温嘛，好了，怎么不要用室温呢？我们用450度。更高的生产。对咯，更高的那个反应，你要讲生产这些 maksudnya suhu tinggi, tengok arrow itu naik itu tinggi, kadar tindak balas meningkat, lebih tinggi hasil dia. Yang pelik, tekanan dia tak tinggi, dia masih guna highlight, dia masih guna tekanan bilik biasa saja sebab tekanan tinggi boleh meletup. Tindak balas ini sangat-sangat bahaya, dia senang untuk meletup. Jadi dia tak boleh guna tekanan tinggi sangat, dia guna kekalkan tekanan bilik dan menggunakan mangkin dia vanadium 5 oksida. Tadi proses Haber mangkin dia besi, ferrum besi, 用铁，这个是 vanadium oxide， 结果susah nak ingat lah， 你只要记得 VO 就可以了 ，VO vanadium oxide， 很容易记得 VO，OK？ Jadi dia gunakan mangkin untuk apa? Meningkatkan kadar tindak balas。所以说就越多还是越少 sulfur trioksida， 越多还是越少？学生们 lebih banyak sulfur trioksida ke lebih kurang? Boleh juga pilih Syahira tak? Syahira, boleh jawab tak Syahira? Syahira? Syahira, ada tak Syahira? Okey, Syahira tak ada, juga nak check lagi seorang. Syahira ada. Syahira? Tanya Li Jingzhe cikgu. Oh, Li Jingzhe ada tak? Li Jingzhe? 他等下在看抖音，老师。ada. 你有哦。 Oh my god, tengah tengok apa benda tu Li Jingzhe, tak baik macam tu. Okey. 洗了也在。 Okey, tak apa. Jadi kita gunakan mangkin vanadium 5 oksida, hasilkan lebih banyak hasil ataupun kurang? Li Jingzhe, Chen Jingzhe. Yes. Kita gunakan mangkin vanadium 5 oksida, kadar tindak balas tinggi ke rendah sekarang? tinggi啊。我都听不明白，老师。如果我们用那个 mangkin 啊，我不是有一个字的，我想不到那个字罢了。mangkin 说一个东西用老师会让那一个反应更加的快，明白吗？你找到怀疑至少，所以说你的朋友答的是对的，金哲讲对的。Kalau guna vanadium 5 oksida, kadar tindak balas akan jadi tinggi. Maksudnya sulfur trioksida akan jadi lebih banyak. Jadi sulfur trioksida, murid-murid yang saya hormati sekalian, kamu perlu highlight muka surat 136 136 面. Sulfur trioksida ini nanti akan hasilkan asid sulfurik. 所以说如果越多的 sulfur trioksida, maksudnya kalau lebih banyak sulfur trioksida akan jadi makin banyak asid sulfurik. 明白吗？
Siapa tak boleh faham? Hello, ada orang boleh ikut ke tak？murid-murid，暂时可以，暂时可以。意思说，如果我没有用到这个盲镜啊，你们去找那个字啊，我现在Google 了，saya juga Google kejap ya, Google kejap ya, kejap. 这个字呢不是，这个是mungkin，是mungkin呀，不mungkin。有个字啊，催化剂啦，应该是这样子啊，让它更快的意思。OK， jadi kalau ada mungkin, kadar tindak balas akan lebih tinggi, baru kamu cakap hasil yang dihasilkan pun akan jadi tinggi。明白吗？你们不要直接讲说会产生更多的那一个产品线，但是你先讲说 kadar tindak balas akan menjadi tinggi. Okey, cikgu harap anda faham ya. Jadi, cikgu nanti akan bagi ke dalam Google Classroom dua praktis formatif 4.2, 4.3 ni. Cikgu akan bagi tau. Jadi nanti kamu akan jawab. Murid-murid, kamu jawab akan kira PBD ya untuk bab 4 ni. Dan cikgu akan ingatkan kamu sekali lagi, ada laporan yang anda perlu mula buat muka surat 125 hingga 133. Cikgu minta supaya semua nanti tengok balik YouTube semalam yang cikgu telah bagikan link dalam grup itu, tonton semula. Dan cikgu akan bincang dengan kamu pada kelas yang akan datang. Bukan hari ini dulu. Jadi hari ini kita dah kira habiskan bab enzim. Bukan enzim, siap maaf. Bab kadar tindak balas enzim pula keluar lagi. kadar tindak balas. 意思说我们要让一个反应变快或变慢是怎么样的？ Macam mana kita nak mempengaruhi kadar tindak balas? Jadi itu adalah bergantung kepada eksperimen pada muka surat 125 hingga 133. Okey? 先做那个先， kita akan cari masa nanti kita akan terangkan semula eksperimen dalam bentuk laporan PK nanti. Okey? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, cikgu akan minta izin sekarang supaya supaya semua orang buka kamera untuk cikgu ambil screenshot ya. Dan cikgu akan bagi link untuk isi kehadiran nanti dalam grup kelas. Siapa yang tak datang tak apa. Tonton YouTube dan isikan link itu ya. Jadi minta izin semua supaya bukakan kamera. Wah, Feng Zhong Cai sudah keluar ya. Okey, sobat semula. Sila bukakan kamera sekarang cikgu. Buka kamera lah, Li Jingzhe. Bukan kamera, kalau kamu rasa malu tak pakai tudung ke perempuan tak apa. Ambil buku tai macam ni pun tak apa, macam ni. Cikgu faham. Janji maksudnya cikgu nak tahu kamu tak tidur je. Okey? 我只看到我跟阿莫的儿子。说阿莫还有一个奸臣就看可真是他这样怕死，给我看他脸样子。OK？ 我还睡觉是。有看到。Jadi itu Li Buka cikgu. Sila死人总裁也是怪他的。Sila buka kamera sekarang. 还看抖音，老师在看抖音，很麻烦啊，还看抖音。 Sila buka kamera sekarang dalam 5. Cikgu nak stop